Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Kebatilan Gerakan New Age. Tersesat Kebatilan Gerakan New Age, karangan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur lah. Jadi kita bincang dah ni dalam bab amalan lah, amalan Gerakan New Age ni ya. Kepercayaan dan amalan New Age ya, bab keempat di kita ni, kepercayaan dan amalan New Age. Kita bincang dah ya, sekarang dah kita nak sambung sikit bab sekarang ni, astrologi, horoskop dan zodiak ni. Astrologi, horoskop dan zodiak. Antara akidah New Age adalah hermetisisme yang memiliki prinsip law of correspondence, iaitu as above so below, as below so above dah. Itulah law of correspondence. Prinsip ini merangkumi bahawa selalu ada hubungan antara undang-undang dan fenomena dari berbagai makhluk dan kehidupan di alam ini. Apa yang berlaku di atas ini Tuhan juga sama berlaku kepada di bawah Tuhan juga dah. Atas Tuhan, bawah Tuhan, seperti pantulan cermin saja dah. Ini prinsip law of correspondence lah. Ini ada gambar ni, gambar zodiak adalah medium penting dalam astrologi dah. Zodiak ni ada tokoh Scorpio, naga apa dah. Ya nak ramah ni, dia ramah dah. Lembu, kubah macam apa dah. Ada lagi dah. Itu astrologi ni ya ilmu nujum, perbintangan yang melibatkan meramal lah. Bukan astronomi ni. Astronomi tu falak lah, ilmu yang kaji yang melibatkan bintang, cahaya bintang sekadar nak tahu. Tu tak apa dah, masalah meramal dah. Kualiti astrologi ini berfungsi untuk memahami apa yang berlaku di langit, yang mana perkara itu akan berlaku di bumi juga. Rahsia di bumi ini boleh dilihat melalui apa yang ada pada objek-objek di langit. Astrologi atau ilmu nujum hakikatnya bukanlah ilmu sains, akan tetapi ialah pseudoscience. Khurafat lah, khurafat sains. Dia kata bukan sains lah tak. Itu ia berbuah nama sains padahal bukan sains. Yang meliti pergerakan objek-objek di langit seumpama matahari, bulan dan bintang untuk menilik karakter, menilik sifat karakter, meramal serta nasib. Menilik karakter serta nasib seorang pada masa hadapannya. Dari situ terbitlah konsep horoskop dan zodiak. Horoskop dan zodiak. Astrologi atau ilmu nujum ini berbeza dengan astronomi atau ilmu falak yang hanya membincangkan pergerakan objek-objek langit dalam ruang lingkup matematik dan sains tanpa menghubungkannya dengan sebarang bentuk tilikan karakter, sifat ataupun nasib masa hadapan seseorang. Orang beranak bulan ni, Scorpio, monyet ke tahu monyet ke apa, tak ada kaitan dah. Astrologi menyertakan elemen kepercayaan pagang jahiliah lah dah, iaitu wafak. Inilah raja-raja ni, simbol-simbol raja, atau law of correspondence yang menyatakan wujudnya keberbetulan antara pergerakan objek-objek di langit dengan apa yang sedang berlaku di atas muka bumi. Astrologi atau ilmu nujum ini dipelopori oleh tamadun Babylon yang terletak di lembah Mesopotamia dah, atau Iraq. Lembah di kawasan Iraq dah. Pada hari ini, seawal-awal daripada kurun ke-19 lagi sebelum Masihi, kurun ke-19 sebelum Masihi. Itu kira-kira 4,000 tahun yang lampau lagi dah. Selepas Babylon, ilmu ini turut dikesan muncul dalam tamadun Vedic di India pada sekitar kurun ke-15 sebelum Masihi. Dan seterusnya dalam tamadun Cina pada seawal era dinasti Zhou, abad 10 sebelum Masihi. Dinasti Zhou ni abad 10 sebelum Masihi. Menilik nasib yang berdasarkan pada 12 buruj zodiak yang terkenal dipanggil sebagai horoscopic astrology. 12 buruj zodiak iaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Kesemuanya adalah buruj yang terletak di laluan perjalanan matahari di langit, dikenali sebagai ekliptik. Ni hak nampak-nampak ni daripada bumi dia, bentuk-bentuk buruj zodiak ni. Ada 12 semua dah, 12. Perkataan horoskop dalam nama horoskopi astrologi ini merujuk kepada carta atau jadual astrologi yang digunakan oleh para pengamal ilmu nujum
atau astrologi untuk menilik karakter sifat serta nasib seseorang pada masa hadapan. Carta ini memiliki indikasi kedudukan matahari, bulan dan planet-planet yang disesuaikan dengan kedudukan 12 buah buruj zodiak di langit pada waktu-waktu tertentu. Horoskopi astrologi dipercayai mula muncul pada sekitar awal kurun pertama sebelum Masihi di Mesir. Itu ketika mana Mesir sedang berada di bawah pemerintahan kerajaan Ptolemy dan menerima pengaruh kebudayaan Hellenistik. Zaman Ptolemy ke mana? Tak ada. Sebelum Masihi tak ada. Horoskopi astrologi ini terbentuk hasil daripada adunan dua tradisi astrologi, iaitu astrologi Babylon yang dipindahkan oleh orang Yunani dan astrologi Mesir purba. Macam dua tu lah. Dan ada tu panggil horoskopi ni campur antara Yunani dengan Mesir dah. Purba dah. Pada sekitar kurun ke-17 Masihi, astrologi mula mengalami zaman kejatuhannya. Kesan daripada revolusi sains yang melanda dunia Eropah. Ajakan paradigma dalam pemahaman manusia tentang pergerakan falak bumi dibandingkan dengan matahari, khususnya daripada model kefahaman geosentrik yang mengusulkan matahari beredar mengelilingi bumi kepada model kefahaman heliosentrik yang menyatakan sebaliknya, telah mencabar salah satu tonggak utama astrologi ni. Justru astrologi mulai ditinggalkan dan tidak lagi dianggap sebagai suatu bidang ilmu yang memiliki kredibiliti pada ilmu sains berkembang yang jadi tinggal lah. Astronomi itu ia berkembang jadi astrologi ditinggalkan lah. Walau bagaimanapun pada akhir ke-19 Masihi, astrologi telah dihidupkan kembali dengan dipermudahkan kaedah pembelajarannya oleh seorang lelaki Inggeris bernama Galileo. Beliau yang juga merupakan ahli kepada Theosophical Society yang telah menggunakan jaringan luas yang dimiliki oleh Theosophical Society di peringkat antarabangsa untuk menerbit dan menyebarluaskan hasil-hasil kerja beliau dalam bidang berkaitan astrologi. Galileo seterusnya telah dianggap sebagai bapa kepada astrologi moden. Gambar Galileo bapa astrologi moden yang merupakan ahli Theosophical Society lah. Ahli ke tu lah orang spiritual belakang ni. Okey, habis itu nak bincang pula numerology dah. Numerology adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang ilmu menilik nasib. Tidak jauh berbeza dengan astrologi yang melibatkan penelitian terhadap pergerakan objek-objek di langit untuk menilik nasib serta karakter sifat-sifat seorang dah. Tidak nasib, tarikh lahir ke gapo dah. Bulan bila lahir, tarikh lahir tu menandakan dia ni sifat gapo dah. Numerologi pula adalah melibatkan pengiraan nombor-nombor tertentu yang dipercayai mampu memberikan pengaruh kepada kehidupan seseorang. Pengamalan numerologi ini mempunyai sejarah yang panjang dalam garis masa ketelamudan manusia dah. Di mana ianya telah pun dikenal pasti wujud semenjak daripada zaman tamadun-tamadun awal manusia lagi, seumpama tamadun Babylon di Mesopotamia, tamadun Mesir purba di lembah Sungai Nil, tamadun Vedic di India dan tamadun kuno Cina di tanah besar Cina. Ya ada nombor-nombor dah, ni main nombor raja-raja ni. Di India, di Cina lah. Numerologi India dan Cina lah. Asas pada numerologi ini adalah sistem kepercayaan monisme pentisme lah. Jadi asal daripada Tuhan, titisai Tuhan tu jadi alat dah. Limpah Tuhan yang berpegang bahawa segala-gala perkara yang wujud dalam alam semesta ini hakikatnya adalah daripada pancaran atau percikan Tuhan yang terzahir buat pertama kalinya dalam bentuk nombor-nombor dan huruf-huruf. Cuma dia guna istilahnya nombor-nombor dan huruf-huruf. Beza dia dengan benda lain lah. Macam Wahdatul Wujud, macam Nur Muhammad juga. Cuma dia beza dia ada nombor-nombor dan huruf-huruf. Justru oleh disebabkan yang demikianlah para penganut ajaran ini seterusnya mempercayai bahawa nombor-nombor serta huruf-huruf ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu yang mampu mempengaruhi kehidupan seorang ni. Nombor-nombor percaya rajah ke apa dah. 748 ke apa dah. Ganti bismillah ke apa dah. Itu adalah unsur-unsur dia guna nombor dah. Begitu juga guna rajah. Dia berbuh nombor untuk tangkal guna nombor dah. Ini adalah itulah. Ataupun huruf-huruf pun ada juga dah. Rahsia-rahsia huruf hijaiyah tulis jin sajalah, huruf sajalah dah. Sebut 17 kali lah ataupun tulis berapa kali dah. Buat rajah bentuk tertentu dah. Wafak ataupun rajah.
kita ada unsur ni lah. Unsur numerologi ni. Nombor tu mempengaruhi kehidupan seorang anggapan ni lah. Meskipun konsep yang mendasari numerologi ini berasal daripada sistem kepercayaan yang bersifat kebatinan, pengamalannya tetap juga didapati menerobos ke dalam lingkungan masyarakat yang beragama Semitik, seumpama Yahudi dan Islam masuk juga lah. Dalam kalangan masyarakat Yahudi misalnya, amalan numerologi yang dikenali sebagai gematria mula popular pasca daripada tempoh pembuangan Babylon. Lepas dia kena buai daripada Babylon, iaitu satu tempoh di mana orang Yahudi dibawa ke Babylon atau Iraq pada hari ini untuk menjadi hamba abdi setelah kota Jerusalem dimusnahkan oleh Raja Nebuchadnezzar. Raja Nebuchadnezzar II. Kalah tu jadi hamba lah. Dipercayai sewaktu berada dalam tempoh perhambaan tersebutlah orang Yahudi mula terpengaruh dengan praktis numerologi. Jadi amalkan oleh masyarakat Babylon. Masyarakat Babylon ni masyarakat yang kira dalam Quran pada sebut dah. Babylon ada dah Babylon lah sebut pasal malaikat Harut dan Marut ni turun di Babylon ni. Jadi situlah punca kepada amalan sihir banyaklah. Dalam tamadun Islam pula, pengamalan numerologi ini dapati menerobos masuk melalui golongan batiniah. Golongan sufi batiniah lah. Umpamanya Ahmad Al-Buni ni dan Ibn Arabi ni. Ni Syekh Akbar belakang ni mengikut sufi ni banyak kira. Jadi dia kata Ahmad Al-Buni dan Ibn Arabi ni punca kepada ilmu astrologi, ilmu numerologi ni. Guna raja-raja, simbol-simbol tertentu. Dia katakan sihir. Tok Wali tu kena reti sihir dah. Dia berpegang kepada fahaman falsafah wahdatul wujud lah. Falsafah dalam buku dia enggak. Memang kapi lah kita baca sekarang lah. Cuma ada setengah tu ustaz tu kita ni sangka baik. Kalau kita baca enggak, tak boleh nak ta'wil lah tak. Direct to the point lah. Dah wahdatul wujud lah. Alam dan Tuhan ni sama gitu lah dah. Dinamakan dengan nama-nama seumpama ilmu asrar al-huruf. Ilmu rahsia-rahsia huruf hijaiyah ni. Rahsia-rahsia huruf ni ialah ilmu puan ni, ilmu sihir puan ni. Ilmu asrarul huruf, ilmu rahsia huruf ataupun ilmu khawasul huruf, itu ilmu huruf yang khusus dah. Ilmu huruf khusus. Numerologi dan tamadun Islam memiliki banyak persamaan dengan numerologi Yahudi dan gematria. Kerana sama-sama menggunakan sistem angka abjad yang disebut sebagai hisab al-jumal ni. Hisab al-jumal ni. Ada kitab Arab gapo ni tengok. Ada gambar ni numerologi dalam buku Syamsul Ma'arif karangan Ahmad Al-Buni ni. Buku Syamsul Ma'arif karangan Ahmad Al-Buni memang buku sihir lah. Buku sihir lah. Selagi tajam mulut dah dalam dunia Melayu tajam mulut. Ni dalam buku Arab kat Syamsul Ma'arif karangan Ahmad Al-Buni ni. Meskipun sudah ribuan tahun, amalan milik nasib menggunakan numerologi ini masih lagi tetap bernyawa kerana masih terdapat sebahagian manusia yang mengamalkannya, iaitu daripada kalangan pengikut okultisme dan penganut-penganut ajaran batiniah. Selain daripada itu, kewujudan individu-individu seperti Florence Evelyn Campbell dan Juno Jordan yang bertindak menerbitkan buku-buku berkaitan numerologi untuk masyarakat awam pada sekitar kurun ke-20 menjadikan numerologi sesuatu yang popular dan terima secara santai oleh masyarakat awam. Masuk ke dunia masyarakat awam lah. Orang putih jawab buku gapo ni tak. Di Malaysia, amalan numerologi ini selain daripada dipegang oleh golongan-golongan penganut ajaran batiniah, sufi batiniah ni, turut didapati wujud dan subur dalam program-program seminar motivasi dan bisnes. Itu masalah dia. Seminar ataupun program motivasi ni bayar beribu-ribu tapi ada unsurnya. Dia tilik nasi sikit, lepas tu dia beri semangat dia. Motivasi berdasarkan apa yang tilik tu dah. Nak kenal diri dengan kena tilik, mengenal diri tu lah. Mengenal diri dengan tilik nasi ni. Lepas tu barulah kita bina keyakinan diri dengan tilik nasi ni. Gitulah keadaan dia dah. Konsep-konsep ini dinamakan sebagai nombor metafizik. Istilah metafizik ni. Psikonumerologi dan psikometriksologi. Yang menggunakan nombor sebagai asas untuk menelaah kononnya potensi diri. Nak tengok kenal potensi diri lah. Dan sifat personaliti diri adalah tidak lain melainkan sekadar jenama tempelan saja dah. Nak kenal potensi diri, nak kenal personaliti diri, dia beri tarikh lahir dah. Tarikh 2 bila 5 9 7 9 kau gapo? Yakin pun orang ni gini ni royak lah nah. Royak lah kalau gini nombor dia
tarikh lahir dia, ni maksudnya sifat dia gini, sifat gini, ada benda terkena lah. Stay molek dah. Banyak kali terkena dah. Jadi ada terkena, ada kena dah. Jadi dia, tapi dia dibesarkan kena lah tak. Oh yolah dah, kita berasa yolah dah tak. Potensi diri kita, sifat kita dah. Sebenarnya tidak lain melainkan sekadar jenama tempelan saja yang digunakan semata-mata untuk memberikan wajah yang gah dan canggih terhadap praktis purba, yang pada hakikatnya merupakan cabang daripada cabang-cabang ilmu menilik nasib ini dah. Ilmu menilik nasib lah, numerologi dah. Putih lah kembali dalam motivasi mereka bawa pada orang Melayu ni. Islam ni pun terpengaruh dengan metod dia lah. Lepas tu yang seterusnya bibliomancy dia. Prinsip tilik nasib adalah principle of correspondence yang mengimani apa yang berlaku di dunia ini adalah pantulan atau gambaran dari apa yang berlaku di universe Tuhan lah. Dan mereka percaya rahsia-rahsia akan datang itu telah sedia ada terbentang di alam ini. Hanya tinggal untuk dipecahkan rahsia dengan cara menilik nasib. Salah satunya adalah amalan menilik nasib dengan cara mengambil halaman tertentu secara rawak daripada buku. Adalah satu amalan tilik nasib kuno yang dikenali sebagai bibliomancy. Amalan ini telah sekian lama dilakukan oleh masyarakat pedagang Eropah ke atas teks-teks kesusastraan berpengaruh mereka. Seumpama karya Homer daripada Yunani dan Virgil daripada Rom. Itu asalnya dah. Keedahnya adalah seorang itu adalah berniat mahu mendapatkan jawapan dari sesuatu masalah. Dan barulah menyelak karya sastra berkenaan secara rambang dan kemudiannya memilih secara rawak potongan ayat tertentu untuk ditafsirkan sebagai jawapan bagi persoalan atau ramalan bagi apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Selepas daripada era berkembangnya agama Kristian di Eropah, amalan bibliomancy dari fahaman pagan ni, fahaman jahiliyah dulu, turut menyerap masuk ke dalam dunia Kristian. Mereka telah beralih arah pula daripada menggunakan teks sastra zaman bahari klasik kepada kitab Bible untuk jadikan teks rujukan dalam praktis menilik nasib. Guna Bible lah, kitab suci untuk tilik nasib. Selain daripada itu, amalan menilik nasib dengan menggunakan buku atau bibliomancy ini juga berlaku dalam kalangan masyarakat Buddha di Kemboja dan Thailand. Kaedahnya adalah dengan meletakkan naskah buku ramalan tersebut di atas kepala dan kemudiannya dimasukkan kayu penanda di celah-celah lembarannya secara rawak untuk dipilih lembaran tertentu. Perkara yang didapati tertulis pada lembaran yang telah dipilih kemudiannya akan ditafsirkan oleh si tukang tilik nasib kepada orang yang mahu nilik nasib tilik tersebut. Sejak akhir-akhir ini terdapat sebahagian masyarakat Islam di Malaysia dan Indonesia kelihatannya cuba mempraktikkan amalan seumpama bibliomancy ini ke atas Al-Quran pula. Amalan memetik Al-Quran secara rawak daripada mushaf yang dibuka secara rambang untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi sesuatu perkara spesifik yang dihadapi dalam kehidupan adalah satu bentuk amalan yang sangat mirip dengan amalan bibliomancy telah dinyatakan sebelum ini. Tilik nasib yang sama cuma ditukar istilah seperti istilah istiqarah Al-Quran. Istilah dia lah, comel bunyi istiqarah Al-Quran ataupun garpu tala. Penerangan di sebalik wujud penggunaan istilah garpu tala ini adalah berasaskan pada konsep pseudoscience. Sains keropak walau sains dah. Tipu daya walau bukan sains, ditipu dia berbuah atas nama sains tentang getaran atau vibration dalam diri yang berasal daripada falsafah Hermetisme dan New Thought. Hermetisme dan New Thought lah. Ya ada Datuk Guru dia guna garpu dalam gelombang yang sama lah. Di antara juga dengan Quran lah. Dinamakan sebagai garpu talak adalah kerana disamakan dengan kononnya konsep fizik sebenar, di mana getaran bunyi yang dihasilkan oleh sebuah garpu tala boleh dipindah kepada garpu tala yang lain tanpa bersentuhan. Kita katok garpu tala sini, bentuk macam itulah, macam bedah tu dipanggil garpu tala . Lepas tu dia start lagi ni sama besar, sama benda yang sama lah, sama besar. Dia getar sini tak lama alik kiri getar dia. Kata alik kanan alik kiri getar, kata alik kiri kanan getar. Tak lama dia akan memindahkan getaran, betul lah. Frekuensi getaran. Dia kata getaran bunyi yang dihasilkan oleh sebuah garpu tala boleh dipindah kepada garpu tala yang lainnya tanpa bersentuhan. Itu fizik lah, kata kita mengaji fizik dalam makmal pada buat lah. Ini kerana dipercayai bahawa gelombang di bawah dapat mempengaruhi gelombang di atas atau universe. Dia kait lah langit dengan bumi dia. Garpu tala langit dengan garpu tala bumi dia. Gelombang itu sama saja dah. Inilah sikap kebatinan yang begitu mudah diadun dengan sebahagian amalan dalam agama tauhid.
Jika di Eropah mereka dapat mempengaruhi sehingga Bible digunakan untuk menilik nasib, kini di dunia Islam hal yang sama juga berlaku. Meskipun yang digunakan adalah mushaf Al-Quran, perlulah disedari bahawa amalan ini tetap pada hakikatnya adalah suatu amalan tidak ada asasnya, yang mana ia tidak pernah diperkenalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi lama tu, tapi Nabi tak buat begitu deh. Nabi, sahabat, para sahabat tabi'in Allah besar teman tu tidak guna. Aku ni nak beli kereta atau nak beli kuda ke apa, tengok Quran. Tak ada dah. Belajar pada sudut sains juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya selain hanya berbentuk amalan menilik nasib saja. Sebenarnya ni nak teguh menteri, bukan style tilik-tilik dah. Buat bukan kata buat hujah ke apa ni, main hujah, bukan main nasib gitu dah. Kalau tidak kat istikharah lah paling kurang. Nah, hak tu lah, gantung Tuhan lah. Bukan main nasib-nasib ni. Judi-judi nasib-nasib ni ditentang hebat dalam Islam ni. Selain itu, masih banyak lagi kaedah tilik nasib yang berkongsikan prinsip yang hampir sama, antaranya seperti kartomansi yang merupakan kaedah tilik nasib atau ramalan menggunakan kad. Kaedah kartomansi ini, kad nada, muncul sejurus permainan kad mula diperkenalkan di Eropah pada abad ke-14 Masihi ini. Kad ini yang paling terkenal di barat yang sering digunakan untuk menilik nasib adalah kad tarot. Kad tarot untuk tilik nasib ni. Ada gambar dia, kad tarot yang digunakan untuk menilik nasib ni. Tangan pun ada dah. Kad tarot yang digunakan untuk menilik nasib ni. Popular juga kaedah tilik nasib melalui palmistry, iaitu membaca melalui garis-garis tapak tangan dah. Selain itu, tilik nasib melalui bacaan kedudukan tahid lalat di badan juga sangat popular di kalangan masyarakat Cina ni. Tahid lalat duk mana tu? Duk bibir duk mana tu? Tanda ni lah. Tanda. Yang antara senarai tilik nasib yang direkodkan dalam Ensiklopedia Britannica adalah grafologi, membaca karakter seorang melalui tulisan tangan dah. Tangan dia dah. Garis tangan, tulisan tangan. Dan fisionomi ni, membaca karakter melalui wajah. Wajah pun ada juga. Berbagai cara akan digunakan bagi mendapatkan hikmah atau ilmu kebatinan, terutama mengetahui perkara-perkara ghaib. Yang pasti tidak akan dapat jika melalui kaedah yang biasa, tak tahulah. Salah satu cara lagi adalah golongan kebatinan ini tidak terlepas dengan kaedah berinteraksi dengan makhluk ghaib. Kerana pada mereka, ilmu yang mereka dapat dengan berinteraksi dengan roh atau wali, itu adalah ilmu hikmah yang perlu menjadi pembimbing mereka, wali kutub lah, wali abdan lah. Nabi Khidir lah tak? Khidir tak? Mengikut tasawuf. Banyak juga kata untuk wali-wali paling besar, bukan dia kata Nabi dah. Kitalah jadi nak bimbing mereka dah. Untuk wali ke apa dah? Yaqazah dengan Nabi lah ke apa dah? Ruh Nabi macam-macam lah. Komunikasi dengan roh. Dalam sepanjang tahun manusia, pasti akan ada rekod pengalaman manusia berinteraksi dengan alam ghaib. Ia adalah dikenali sebagai syamanisme. Syamanisme adalah amalan keagamaan yang melibatkan seorang pengamal yang dipercayai berinteraksi dengan dunia roh melalui keadaan separuh sedar, seperti keadaan trance. Jadi dia keadaan separuh sedar lah. Bobo kabar masuk alam ghaib itu, alam dunia itu. Tujuannya adalah untuk mengarahkan semangat atau tenaga rohani ini ke dalam dunia fizikal untuk penyembuhan atau tujuan mendapatkan bimbingan. Dalam kepercayaan kebatinan yang berteraskan akidah monisme, pentisme, agama yang kata alam ni daripada percaya Tuhan lah dah. Mereka mengimani alam ini didiami oleh zat Tuhan, roh atau tenaga yang terpancar-pancar dari dirinya yang satu dah. Oleh itu alam ini mengandungi semangat atau roh yang hidup bersama-sama dengan manusia dah. Akan tetapi untuk berinteraksi dengan semangat ini tidaklah boleh berlaku sewenang-wenangnya kerana ia memerlukan ritual kebatinan tertentu dah. Di bawah ini akan disenaraikan sebahagian amalan berinteraksi dengan roh bagi kepercayaan yang ada di dunia ni. Pertama nak bicara kepercayaan tradisional Afrika. Afrika memiliki berbagai kepercayaan tradisional dan boleh dikatakan semua agama tradisional Afrika ini disatukan sebagai inti animistik. Bersama dengan kepentingan khusus untuk pemujaan nenek moyang atau roh. Dia puja nenek moyang roh. Oleh sebab itu kita ni nenek moyang roh kecek-kecek kira. Kalau kita anggap je lebih, anggap yang agung, tahu dengar belaka tu aja, lebih dengar betul itu ada unsur-unsur agama syirik dah. Pembentukan agama-agama tradisional ini berlaku secara turun-temurun melalui penyampaian lisan dan istiadat. Ia tidak mempunyai pengasas atau pemimpin kepada agama-agama ini. Antara nama kepercayaan mereka yang berinteraksi dengan roh adalah
Pertama, agama Serer di Senegal. Agama Serer di Senegal. Yang kedua, agama Yoruba dan agama Igbo di Nigeria. Yoruba dan Igbo. Yang ketiga, agama Akan di Ghana. Agama Akan di Ghana. Yang keempat, agama Vodun di Benin, Togo dan Ghana. Jadi, agama Vodun di Benin, Togo dan Ghana. Tiga tempat. Persamaan agama-agama ini adalah mereka mengutamakan ritual berinteraksi dengan roh atau alat ghaib dengan beberapa ritual yang sama seperti memiliki alat muzik seperti alat paluan gendang dan alat gesekan bertali. Mereka akan melakukan ritual berjampi serapah dengan beberapa orang sebagai mediator untuk dirasuk. Nak tunggu dah menurut. Mediator ini hendaklah memakai pakaian khas yang cantik dan menonjol kerana apabila dia dirasuk maka dia akan beraksi sebagai seorang raja, permaisuri dan dewa-dewi yang akan berbicara dalam keadaan separuh sedang. Masuk jin lah. Masuk jin tu. Dia jadi tak khabar lah tak. Dia kecil. Oleh itu, mesej-mesej yang dikeluarkan di waktu separuh sedar itu akan diambil sebagai panduan oleh mereka. Kebiasaan ritual ini juga akan bertujuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jika seorang itu sakit, maka kumpulan agama ini akan memainkan alat muzik disertakan jampi serapah, lalu menyebabkan pesakit tersebut dirasuk sehingga berdiri dan menari-nari dalam keadaan separuh sedar. Atau so hak mengatik kuat pun ada unsur ni masuk jin lah sebenarnya. Dia tak akan zikir tak khabar gitu dah. Melainkan dia ni bukan ingat tu dia masuk jin hatu dah. Kalau ingat tu dia akan menangis, dia akan tenang, dia zikir tak kuat nak. Kalau zikir kuat-kuat tu ada unsur panggil jin dah. Ramai antara mereka yang sembuh setelah menjalani ritual tersebut. Jadi yakin buat dia dah. Pengaruh agama-agama ini telah tersebar ke negara-negara Amerika Selatan dan Kepulauan Caribbean hasil dari penjajahan barat ke atas bumi Afrika yang menjadikan orang Afrika sebagai hamba abdi dan tenaga buruh dengan membawa gerombolan besar bangsa Afrika ke negara benua Amerika dan di Kepulauan Caribbean. Hasil daripada itu wujudlah sinkretis, percampuran dari agama tradisional Afrika ini dengan pengaruh suasana baru itu sehingga melahirkan beberapa agama seperti agama Obiah asal agama Akan lah, agama Voodoo asal agama Vodun, agama Sentria asal agama Yoruba, agama Candombel, agama Makumba, Ubanda, Kombanda dan Kumina. Nama agama dia lah, agama orang Afrika dia. Dia telah berpindah lah ke tempat lain lah. Kena jajah jadi hamba, pungguh lah bawa ke negara Amerika Selatan dan Caribbean lah. Kesemua agama-agama ini masih mengekalkan amalan kebatinan berinteraksi dengan roh untuk mendapat bimbingan dan untuk tujuan penyembuhan. Sebagai contoh dalam ritual Candomblé, mereka akan menyuruh roh Orisha, yang ini dewa lah, roh Orisha ni dewa, agar mendampingi mereka. Mereka juga akan menjalankan pelbagai jenis korban haiwan untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang mereka. Dan menyuruh roh untuk menyembuhkan mereka juga sekira sakitnya. Ni kata ikhtiar ni panggil ikhtiar lah. Jadi tak boleh minta tolong dengan rijal ghaib dia. Supaya kita minta tolong dengan manusia, takkan kita minta tolong dengan manusia syirik dah. Anak tolong beli bagi kau abah dak, takkan syirik kata dak. Dia anggap serupa dah. Sedangkan ni ada unsur ghaib. Dia berbeza, dia ada unsur pengagungan, pemuliaan dah, minta tolong dah. Kalau dia rasa paksa dah, dia baca surah anak tu tahan lah. Dia bukan suruh dia jadi merendahkan diri, mengagungkan, memuliakan orang yang dipuja dah, yang dia seru dah. Ritual Candomblé ada ritual dia lah. Semasa upacara utama, ketua agama dan pendeta mereka akan berlaku menjadi sebagai Baba Agum. Ritual itu berlaku dalam bentuk tarian diiringi dengan lagu-lagu. Tarian itu untuk memanggil roh supaya memasuki tubuh mereka. Apabila penari telah dirasuk, mereka akan melakukan adegan dari kehidupan masyarakat melalui tarian. Pada masa itu mereka tidak sedarkan diri lagi. Apabila roh Orisha keluar daripada badan mereka, tidak lama kemudian mereka akan sedar kembali. Itu antara ritual yang selalu mereka lakukan. Kebiasaannya mereka akan memakai pakaian cantik sebelum melakukan apa-apa ritual sekalipun. Hal yang sama juga golongan Afrika di Jamaika yang menganut agama Kumina. Mereka menggunakan bahasa Kikongo. Bahasa Kongo lah. Dalam ritual keagamaan Kumina, sama ada menyanyi atau komunikasi dengan roh nenek moyang. Roh nenek moyang mereka dan juga digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi boleh berkomunikasi gabung dengan roh nenek moyang ni. Ada unsur-unsur karut lah, kena faham tu dah. Dalam agama Kumina, mereka memiliki pemimpin yang dipanggil sebagai king atau captain. Manakala wanita boleh disebut queen atau mother atau madda.
King dan Queen adalah individu penting yang boleh mengawal roh-roh. Mereka juga menjadi rujukan kepada segala perkara yang melibatkan soal keagamaan, sama ada ritual, pemakanan, prosedur upacara, tarian, irama dan lagu-lagu yang harus dimainkan. Tarian dan muzik merupakan alat penting yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang. Ritual dan upacara ini melibatkan nyanyian, tarian, muzik dan persembahan haiwan korban kepada roh. Semua ini dilakukan untuk menjadikan negeri mereka sentiasa aman dan sentiasa dalam keadaan baik. Instrumen muzik bagi ritual mereka adalah gendang jenis kabandu dan mereka bermain kas dan kereta. Ini antara alat yang digunakan. Selain dari bermain muzik, nyanyian dan tarian juga adalah satu bahagian penting dalam upacara kumina. Dan ia dibahagikan pada dua jenis, iaitu nyanyian bailo dan negara. Bailo adalah lagu-lagu dalam bahasa campuran Jamaica dan Kongo dan ia dianggap nyanyian yang kurang suci berbanding dengan nyanyian negara. Lagu ini biasa dinyanyikan untuk persembahan. Sebaliknya, jenis nyanyian negara melibatkan penggunaan bahasa Kikongo dan digunakan untuk berkomunikasi dengan roh-roh semasa mereka dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dalam keadaan ini, penari hilang kawalan diri mereka. Suara, pergerakan dan mereka seperti berada dalam keadaan separuh sedar, trans. Ia telah dirasuk oleh roh-roh tersebut. Anjing, benarnya tak? Kesemua ajaran agama Afrika ini melakukan ritual untuk mengusir roh-roh jahat. Ritual untuk penyembahan seorang yang telah terkena mentera jahat, merawat orang sakit dan lain-lain. Dalam setiap ritual itu, jamuan disediakan untuk dipersembahkan kepada rohnya. Roh Rijal ghaib, tak wali ke apa gitu lah tak? Sekat mana nak berhenti kita ni? Kepercayaan tradisional Cina pula dah. Dalam kepercayaan tradisional Cina, memiliki amalan interaksi dengan roh yang dikenali sebagai Tongji atau Jitong. Ia bermaksud medium roh ataupun syaman ataupun dukun. Tongji atau Jitong ni adalah orang yang dipercayai telah dipilih oleh roh atau dewa tertentu sebagai utusan dunia untuk ungkapan ketuhanan di alam ghaib. Bagi kumpulan ini, mereka akan dipanggil sebagai Wusma yang bermaksud ajaran dukun. Amalan ini telah berkembang pada zaman dinasti Shang 1900 sebelum Masihi hingga 1046 sebelum Masihi. Akidah pada waktu itu mempercayai bahawa kuasa kosmik menguasai alam. Matahari, bulan, bintang, angin dan awan dianggap memiliki mesej dari Tuhan. Pada zaman ini menerangkan terdapat kaedah untuk berhubung dengan alam roh, iaitu latihan Wu. Latihan Wu yang bersifat mistik dan melibatkan tarian separuh sedar. Amalan ini mula dikembangkan lebih tersusun terutama pada zaman dinasti Qing 1930 hingga 1920 Masihi. Bermula dari Maharaja Hong Taiji 1592 hingga 1643 menerapkan amalan pendukunan dalam membantu mentadbir negara. Manakala Maharaja Qianlong 1735 hingga 1796 mengarahkan agar diterbitkan buku kod syaman untuk menghidupkan amalan-amalan dukun agar ia tidak hilang di kalangan masyarakat Cina. Ada buku dia. Tradisi ini masih dikekalkan sehingga ke hari ini dengan amalan rasukan yang menurun. Komponen untuk ritual ini tidak jauh berbeza dengan amalan tradisional masyarakat Afrika, yang mana ia memerlukan alat muzik, manakala mediator atau individu yang akan dirasuk. Tongji akan berpakaian khas, disusuri dengan ritual bacaan mantra untuk memanggil roh atau dewa untuk merasuk ke dalam badannya dan membakar setanggi. Seseorang yang dirasuk itu akan beraksi dalam keadaan separuh sedar bagi mewakili dewa yang merasuk dirinya. Ia ada gambar ni amalan Jitong dalam kalangan masyarakat Cina. Pada zaman moden boleh dilihat upacara ini dalam amalan penganut Taoisme. Pada perayaan Nine Emperor Gods Festival, yang mana mediator yang dirasuk oleh dewa-dewa maharaja itu bertindak mencederakan diri dengan alat-alat senjata ke atas anggota badan mereka di saat mereka dalam keadaan separuh sedar. Keadaan tak terabal keadaan separuh sedar. Ia ada gambar ni, seorang dirasuk ketika sambutan Nine Emperor Gods Festival. Macam agama Hindu kita tengok kat Taipusan ke apa gitulah dah. Jenis macam tu lah juga dah. Begitu juga dalam tokoh Cina yang biasanya akan melakukan ritual menurun untuk tujuan memberi azimat dan tujuan penyembuhan, seperti menyuruh roh Datuk Gong atau dewa-dewa Cina yang lain untuk merasuknya. Kerana mereka percaya ia dapat memberi pertolongan pada mereka. Rijal ghaib Tok Wadi Okey, kepercayaan kedukungan Melayu pula. Tok Dukun Melayu lah, Bromo Melayu dia.
Dalam alam Melayu juga memiliki amalan kebatinan yang menjadikan seseorang itu memiliki kuasa yang luar biasa dalam berinteraksi dengan alam ghaib. Mereka dikenali dengan pelbagai nama seperti dukun, bomoh, pawang, poyang, bidan dan tok batin. Persamaan mereka adalah dapat merabat dan menyembuhkan pesakit dengan cara perubatan alternatif. Dan ada juga dengan cara rasukan jin yang dikatakan sebagai penjaga suatu kawasan. Rijal ghaib dia, penjaga ahli naubah. Selain itu, di alam Melayu juga memiliki upacara ulik mayang, bermain puteri, main teri dah. Ni Kelantan dulu ada dah. Mak yung dah, menora, bagih dan kuda kepang dah. Tok abah belakang ni masuk atu ni nak. Babak ni kena. Menurut Rahimuddin Zahari dan Sutung Umar RS di dalam buku mereka Mak Yung Warisan Mistik Malaysia, mereka mengatakan ritual Mak Yung dan ulik mayang merupakan tarian yang berunsurkan mistik dan memiliki hubung kait dengan alam ghaib. Mereka akan berlaku menjadi watak puteri dan watak raja berpentasan dengan cerita-cerita yang dikarang oleh mereka. Kebanyakan kes dalam permainan ini merupakan adegan separuh sedar dan mereka dirasuk oleh makhluk ghaib. Permainan ini juga bermain peranan untuk merubah orang yang sakit dengan istilah pelepah angin. Ada pelepah angin metegi ni, kata metegi ni. Masuk jin ni lepas tu sia kononnya gitulah dah, sembuh dah. Komponen ritual mereka juga hampir sama, iaitu alat muzik, tarian, mentera, berubat dengan rasukan. Memiliki pemakaian khas yang cantik, juga memanggil memuja makhluk halus. Dan dilakukan dalam sebuah majlis khas. Meter ni tak ada zaman kita. Zaman dulu, mak ayah kita tak ada lagi. Jika dilihat konsep amalan ini, walaupun ia berada di benua berbeza, tapi memiliki persamaan di atas beberapa prinsip asasnya. Begitu banyak amalan-amalan kebatinan yang sama seperti ini dilakukan oleh pelbagai masyarakat di seluruh dunia. Sama ada di kalangan masyarakat pedalaman seperti orang asli, sama ada Red Indian, Shamanisme Korea, Shamanisme Jepun, Shamanisme di Thailand, Masong dan pelbagai lagi. Lain tempat lain nama roh dan atau dewa yang merasuk mereka. Jika di kalangan agama Tao, roh yang merasuk itu akan mengaku sebagai 9 raja dewa. Jika di dalam komuniti orang Kristian, mungkin roh yang dirasuk itu akan mengaku sebagai Roh Kudus, Holy Spirit atau wali-wali Kristian, tok wali Kristian yang telah meninggal dunia, dan begitulah dalam kepercayaan yang lain. Kamu kita pun sudah pada juga tak masa roh. Okay, New Age dan Neo Shamanisme. Pada abad ke-20 Masihi, ketika pengaruh New Age sedang berkembang di barat, amalan-amalan kebatinan dan Shamanisme ini turut diberi nafas baru dengan ajaran Neo Shamanisme atau gerakan Neo Shamanik. Neo Shamanisme dirujuk kepada fahaman perdukunan yang diamalkan oleh orang-orang barat sebagai sejenis kerohanian New Age. Kerohanian New Age lah. 3 penulis khususnya dilihat mempromosikan dan menyebarkan idea yang berkaitan dengan perdukunan Tok Bomo ni dan Neo Shamanisme di barat adalah Mircea Eliade, Carlos Castaneda dan Michael Harner. Pada tahun 1951, Michael Eliade mempopularkan idea syaman dengan penerbitan bukunya Shamanism, Archetype, Techniques of Ecstasy. Beliau mendakwa bahawa Shamanisme mewakili jenis agama universal yang wujud di mana-mana di pelosok benua dunia ni. Agama pejeruh gapo ni dah tak? Dewa putih duk buat buku kak, dia jadi ilmiah, nampak ilmiah dah tak? Dalam Neo Shamanisme, siapa pun boleh untuk memilih menjadi syaman. Fokus dalam Shamanisme ni adalah untuk mengembangkan kekuatan rohani dalam diri, menekankan perasaan cinta dan menurunkan emosi negatif dalam diri seseorang. Tu dah buai kau turun emosi negatif. Itulah olahan mereka bagi menyelarikan Shamanisme dengan zaman berkembangnya pengaruh New Age, agar masyarakat awam dapat menerima praktis syaman secara terbuka. Okay, interaksi roh melalui alat. Selain dari mediator atau manusia yang menjadi kenderaan untuk dirasuk oleh makhluk gaib, ada lagi satu kaedah yang digunakan oleh pengamal ajaran kebatinan untuk berinteraksi dengan alam gaib dengan menggunakan alat tertentu yang melibatkan penyeruan. Antaranya adalah Ojia, Spirit the Coin dan Fuji. Spirit the Coin ada budak ada terawak dia. Dia pun jauh dah. Keadaan ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Cina sekitar tahun 1100 Masihi. Sebelum Masihi saya rasa tak. Masihi. Kata 1100 Masihi. Yang direkodkan dalam dokumen sejarah dinasti Song ni. Keadaan interaksi dengan roh itu dikenali sebagai Fuji. Lihat Bernard Formoso 2010.
Journal of Chinese Religious, Dejiao, A Chinese Religious Movement in the Age of Globalization, Johns Hopkins University Press, US, halaman 35. Fuji adalah satu bentuk tulisan atau lakaran yang dipercayai dibimbing oleh roh, sama ada roh agamawan Buddha atau mana-mana roh tokoh agamawan yang lain. Dia ada gambarnya. Ritual Fuji dilakukan dalam keadaan separuh sedar atas kepercayaan dibimbing oleh roh juga. Pada zaman dulu, ia dilakukan dengan menggunakan satu batang kayu berbentuk Y dan ditabur pasir di atas dulang serta dua orang lelaki perlu memegang kayu tersebut. Ketika seorang lelaki memegang kayu itu akan dirasuk atau berada dalam keadaan separuh sedar dan kesannya akan meninggalkan jejak di pasir. Lalu kesan lukisan itu akan dibaca dengan pantas oleh jurubahasa dan dirakamkan oleh orang lain. Mesej yang diberikan kepada lelaki semasa dalam keadaan dirasuk tersebut akan dijadikan panduan dan dijadikan ramalan apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Meramal lah, tilik nasi juga dah. Keadaan ini juga turut dilakukan oleh masyarakat barat sejak abad ke-18 Masihi lagi. Sehinggalah pada tahun 1901, William Feld memulakan pengeluaran papan berinteraksi dengan ruh ini dengan nama Ouija. Nama Ouija ini didakwa diambil dari perkataan Mesir kuno yang bermaksud semoga berjaya. Maksudnya semoga berjaya. Ni putih buat ni. William Feld dia. Ouija ni atau dikenali juga sebagai spirit board adalah sekeping papan yang ditulis huruf A hingga huruf Z, angka 0 hingga 9, perkataan ya atau tidak. Kadang-kadang ia tulis perkataan hello dan bye bersama-sama dengan pelbagai simbol dan grafik. Selain itu perlu disediakan satu keping kayu atau plastik sebagai petunjuk untuk menggerakkan mesej masa sesi berlangsungnya. Dipanggil papan Ouija. Sebelum melakukan upacara berinteraksi dengan roh, seseorang pelaku itu hendaklah memanggil apa-apa nama orang yang telah meninggal untuk datang berinteraksi dengannya. Tok Wali mana panggil dia. Selain itu, pelaku akan meletakkan jari mereka pada sekeping kayu itu dan ia akan bergerak-gerak di atas papan untuk mengeja perkataannya. Ouija ni juga digunakan sebagai alat menilik nasib dengan bertanyakan kepada roh tentang apa yang bakal berlaku. Setelah fenomena New Age berkembang, keadaan ini semakin popular termasuk papan Spirit of the Coin. Ini suhulah. Yang menggunakan duit shilling berleluasa dijadikan sebagai permainan. Penerangan di sebalik permainan itu diterangkan bahawa hidup manusia ini dikelilingi oleh roh. Di sana ada roh baik dan ada roh jahat. Dan ada peringkat-peringkat roh tinggi yang boleh membimbing manusia. Hakikat semua ini adalah permainan jin dan syaitan sahaja sebenarnya dah. Tak mana kat lagi ni dah. Panjang lah. Kita pergi sekali lagi dah. Mencari tahap kesedaran diri. Bagi mereka beriman dengan akidah monisma dan pentisma lah. Titik saya Tuhan ni. Wadatul wujud Nur Muhammad apa ni. Contoh hak dunia Islam ni. Mana daripada titik yang satu tu. Punca sumber ruh apa dah. Pusat ruh tu. Itulah monisma. Lepas tu berkembang ruh-ruh tu tersebar. Jadi makhluk alam lah. Jadi, dengan akidah monisma dan pentisma yang mendakwa diri roh merupakan serpihan dari yang satu, lalu pengakhirannya juga mereka melahukan diri, roh mereka kembali bersatu dengan yang satu, bersatu dengan Tuhan. Konsep untuk menyatukan diri kembali kepada Tuhan ini adalah prinsip yang ditekankan dalam Neoplatonisme dan Advaita Vedanta. Untuk menjadikan roh dalam diri mencapai peringkat kesedaran tertinggi, untuk bersatu dengan Tuhan, hendaklah seorang itu bermeditasi, sama ada melalui cara mengamalkan yoga, qigong, tapa, dhyana dan seairan dengannya untuk mengenal hakikat dirinya. Itu adalah bersatu dengan Tuhan. Fana ke bergabung Tuhan. Untuk memudahkan perbincangan, penulis asingkan perbahasan yoga dengan perbahasan meditasi. Walaupun hakikatnya yoga itu adalah salah satu bentuk meditasi sahaja. Kita baca lepas ni kali tak? Yoga betul kita baca lepas ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.